Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kumpulan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asmahani yang cantik dan sentiasa ceria kerana telah banyak membantu kami dalam mencari maklumat bagi tajuk pembentangan kami pada hari ini. Kumpulan kami diwakili oleh yang pertama, Nur Aina Amiza binti Cik Sofi, Nur Salsabila binti Azif, Nur Aina binti Asrarudin dan Amisha binti Ismail. Baiklah, pembentangan kami adalah mengenai Revolusi Rusia 1905 dan 1917 dengan persoalan analisiskan mengapa Revolusi Rusia pada tahun 1905 dan 1917 berlaku. Terdapat dua revolusi Rusia iaitu pada tahun 1905 dan 1917. Revolusi pada tahun 1917 pula terbahagi kepada dua revolusi iaitu Revolusi Februari dan Revolusi Oktober 1917. Kumpulan pembentang akan memfokuskan kepada Revolusi Rusia pada tahun 1905 dan Revolusi Februari 1917. Baiklah, pada tahun 1905 tercetusnya satu gelombang kebangkitan atau rusuhan rakyat yang merebak ke banyak tempat dalam empayar Rusia. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi 1905 yang bertujuan bagi menentang kerajaan di bawah pimpinan Tsar Nicholas II. Penentangan tersebut adalah disebabkan kehidupan rakyat yang semakin ditindas ekoran kelemahan ekonomi dan sosial yang berpunca daripada kekalahan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun. Kekalahan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun ini telah menyebabkan Rusia berada dalam keadaan huru-hara di mana berlakunya masalah kekurangan bekalan makanan, masalah tidak cukup tanah, masalah kemiskinan yang bukan sahaja berlaku di sebahagian tempat, malah berlaku di seluruh Rusia. Bentuk rusuhan yang berlaku adalah seperti tindakan mogok para pekerja, pergaduhan dalam kalangan petani dan pemberontakan tentera. Oleh itu, kesengsaraan hidup inilah yang menyebabkan empat golongan iaitu golongan petani, puak minoriti, buruh dan golongan terpelajar bangun memberontak di seluruh Rusia. Hal ini kerana golongan ini melihat kerajaan pada ketika itu gagal untuk menangani isu-isu ekonomi dan sosial serta gagal menjaga kebajikan rakyat. Oleh itu, Revolusi 1905 menyaksikan satu kebangkitan rakyat memberontak bagi menggulingkan tampuk pemerintahan Tsar Nicholas II. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Amiza binti Cik Sofi akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan faktor-faktor berlakunya Revolusi Rusia pada tahun 1905. Terdapat 4 faktor berlakunya Revolusi Rusia pada tahun 1905. Yang pertama adalah masalah pertanian, yang kedua adalah masalah puak minoriti, yang ketiga masalah buruh, dan yang keempat adalah masalah golongan terpelajar. Faktor Revolusi Rusia 1905 yang pertama adalah kerana masalah pertanian. Golongan petani yang dibebaskan daripada pemalsuan sistem hamba tani pada tahun 1861 dibenarkan membeli tanah daripada golongan bangsawan dan membayar ansuran untuk berdekad-dekad lamanya. Tetapi hanya diperuntukkan jalur tanah yang sedikit untuk bercocok tanam di bawah sistem lapangan terbuka. Petani tidak boleh menjual atau menggadaikan tanahnya, maka mereka terikat pada tanah pertanian. Oleh sebab tanah yang diperuntukkan adalah sedikit, maka pendapatan petani juga begitu rendah sehingga mereka tidak mampu membeli makanan yang mencukupi ataupun membayar cukai dan bayaran penebusan yang dihutang oleh mereka dengan kerajaan untuk tanah yang diperuntukkan kepada mereka. Ekoran daripada kesusahan petani ini telah mencetuskan kemarahan dan kekacauan di kalangan mereka. Pada tahun 1900, 80% daripada orang Rusia terdiri daripada golongan petani dan mereka begitu setia berkhidmat kepada tanah. Kesetiaan mereka jelas dilihat berdasarkan peribahasa klasik iaitu kami milik tuan tanah tetapi tanah milik kami. Bermakna mereka sanggup menjadi pemilik tuan tanah asalkan dapat bercocok tanam dan mengusahakan pertanian. Menjelang abad ke-20, Rusia mengalami pertumbuhan industri pertanian yang pesat. Namun,
Masalah pemilikan tanah mula timbul kerana kelahiran penduduk yang banyak. Pada tahun 1877 hingga tahun 1905, sebanyak 30% penduduk bertambah di kawasan luar bandar, terutamanya kawasan-kawasan pertanian dijalankan. Masalah kekurangan tanah jelas dilihat di Moskow dan lembah Volga. Hal ini menyebabkan ribuan petani terpaksa berpindah untuk mencari kawasan baru yang jaraknya hampir 100 batu dari kawasan bandar. Kekurangan tanah untuk pertanian menyebabkan petani berasa tidak puas hati dan memberontak kepada puan tanah, serta memusnahkan tanaman misalnya di Kharkov, Poltava dan Kherson. Oleh sebab itulah, mereka menyertai Paderi Gapon dalam perarakan menghantar petisyen istana Tsar Nicholas II. Pada hari tersebut berlakunya peristiwa Bloody Sunday. Golongan petani juga terlibat dalam revolusi 1905 ini bersama-sama buruh untuk menuntut hak mereka. Antara peristiwa sejarah yang berlaku di Rusia dan diingati sehingga hari ini adalah peristiwa Ahad Berdarah ataupun Bloody Sunday. Merupakan satu peristiwa yang menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan Tsar Nicholas II dan menyumbang kepada revolusi 1905. Peristiwa ini berlaku pada 22 Januari 1905. Paderi Gapon telah menyertai satu perarakan untuk menyampaikan memorandum kepada Tsar Nicholas II di Winter Palace yang ditandatangani oleh lebih kurang 135,000 orang. Faktor revolusi Rusia 1905 yang kedua adalah masalah puak minoriti. Rusia ialah kerajaan pelbagai etnik. Amalan budaya dan agama dapat dilihat dalam hierarki yang jelas ketika Rusia berada pada abad ke-19. Budaya bukan Rusia diterima oleh empayar itu, akan tetapi tidak semestinya akan dihormati. Tamadun Eropah dinilai lebih tinggi berbanding budaya Asia, dan agama Kristian secara umumnya dianggap lebih progresif dan benar berbanding agama-agama lain. Walaupun Rusia sebagai sebuah empayar yang multi-etnik merentasi 3 benua iaitu Eropah, Asia dan Amerika Utara, tetapi kerajaan pusatnya mengamalkan dasar kebudayaan dan agama yang berasaskan budaya etnik Rusia. Budaya bukan Rusia yang diamalkan oleh etnik minoriti walaupun dibenarkan tetapi tidak dihormati dan diutamakan. Tamadun Eropah dianggap lebih maju daripada tamadun Asia, sementara agama Kristian, khususnya mazhab Kristian Ortodoks, dianggap lebih hebat daripada agama yang lain. Kerajaan Tsar mengamalkan dasar Rusifikasi iaitu dasar pengrusiaan, iaitu asimilasi budaya yang menghilangkan identiti sesuatu kumpulan etnik dalam masyarakat Rusia. Di samping menempatkan pegawai-pegawai beretnik Rusia di wilayah pinggiran bermajoritikan bukan Rusia. Kumpulan etnik minoriti telah dilarang daripada mengundi dan berkhidmat dalam pengawal imperial atau tentera laut. Kumpulan etnik minoriti amat tidak senang hati dengan dasar Rusifikasi, diskriminasi dan penindasan terhadap mereka. Pencegahan antara kepelbagaian budaya dengan cubaan kerajaan Rusia untuk menyeragamkan budaya bagi memperkukuhkan kekuasaannya telah menimbulkan konflik berkaitan persoalan nasional yang berlarutan. Kebebasan golongan minoriti misalnya Yahudi dikawal dan tempat tinggal mereka hanya dibenarkan di satu kawasan yang dikenali sebagai The Jewish Pale of Settlement. Justeru, rakyat tidak mempunyai ruang atau hak untuk menyuarakan perasaan dan tuntutan mereka terhadap kerajaan. Selain itu, tidak seperti bangsa minoriti yang lain, Pol ataupun orang Polish di mata Tsar adalah merupakan ancaman secara langsung kepada kestabilan empayar
Rusia. Selepas pemberontakan berjaya dihapuskan, kerajaan telah melaksanakan dasar untuk mengurangkan pengaruh budaya Poland di Rusia. Inilah kesilapan terbesar Tsar Nicholas II apabila tidak mengendahkan perasaan dan tuntutan rakyat, yang akhirnya membawa kepada keruntuhan kerajaan beliau sendiri. Masalah buruh juga merupakan faktor bagi Revolusi 1905. Keadaan ekonomi di Rusia sebelum revolusi menunjukkan gambaran yang suram di mana kegiatan ekonomi tidak dijalankan dengan lebih giat. Ekoran perkembangan kapitalisme iaitu sistem ekonomi yang menekankan hak milik persendirian, pasaran, kebebasan ekonomi dan perniagaan untuk keuntungan telah menyaksikan bermulanya dasar perdagangan bebas, laissez-faire, dalam arena perdagangan antarabangsa. Oleh itu, pemerintah di Rusia telah mencuba menggunakan dasar kapitalis laissez-faire dalam ekonomi negara. Namun, strategi ini sebahagian besarnya gagal mendapat daya tarikan dalam ekonomi Rusia hingga tahun 1860-an. Hal ini menyebabkan produktiviti pertanian tidak meningkat atau berkembang di mana ia berada pada kadar yang sama dan tidak berubah. Sementara harga antarabangsa bagi biji-biji rin turun manakala hutang asing serta keperluan import meningkat. Ditambah pula persiapan perang dan ketenteraan yang melibatkan perbelanjaan yang besar terus memakan pendapatan kerajaan. Pada masa yang sama, kemampuan petani untuk membayar cukai sepenuhnya telah membebankan mereka sehingga menyebabkan kebeluran secara meluas pada tahun 1891. Pada tahun 1860, di bawah Menteri Kewangan Sedgwick, beliau telah mencadangkan satu dasar kerajaan bagi mempromosikan dan menggalakkan kegiatan perindustrian. Dasarnya itu, menelan perbelanjaan yang banyak kerana ia termasuk perbelanjaan bagi pembangunan dan operasi kereta api, pemberian subsidi dan menyokong industri swasta, tarif perlindungan tinggi untuk sektor industri Rusia, terutamanya industri berat, peningkatan jumlah ekspor, penstabilan mata wang dan menggalakkan pelaburan asing. Rancangannya berjaya walaupun menelan perbelanjaan yang banyak dan menjelang tahun 1890, purata pertumbuhan perindustrian berkembang sebanyak 8% setahun. Landasan kereta api meningkat dari asas yang sangat besar sebanyak 40% antara tahun 1862 dan 1902. Namun, kejayaan Whig dalam melaksanakan program ini telah memburukkan lagi ketegangan sosial yang merangsang terhadap tercetusnya Revolusi 1905 dan akhirnya Revolusi 1917. Selain memusatkan perhatian pada golongan pekerja, profesional dan badan pelajar yang memberontak di pusat-pusat pentadbiran politik perindustrian kerana menimbulkan kemarahan kedua-dua kekuatan baru ini dan kelas tradisional luar bandar. Dasar kerajaan bagi membiayai sektor perindustrian melalui cukai yang dikenakan terhadap petani telah memaksa jutaan petani bekerja di bandar. Pekerja petani itu melihat pekerjaannya di kilang sebagai alat untuk menyatukan kedudukan ekonomi keluarganya di kampung dan berperanan dalam menentukan kesedaran sosial golongan pekerja bandar. Hal ini menyebabkan petani yang bekerja di bandar menyebarkan idea bandar ke luar bandar sehingga membolehkan mereka memecah pengasingan petani dengan masyarakat. Ketidakpuasan hati oleh golongan pekerja industri terhadap kerajaan Tsar mula dirasai walaupun undang-undang perlindungan buruh telah digubal oleh kerajaan. Beberapa undang-undang tersebut termasuklah larangan kanak-kanak di bawah 12 tahun untuk bekerja kecuali kerja malam di kilang kaca. Pekerjaan kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun dilarang pada hari Ahad dan cuti. Pekerja harus dibayar tunai sekurang-kurangnya sekali sebulan dan had dikenakan pada saiz dan asas denda bagi pekerja yang terlambat. Majikan dilarang membebankan pekerja dengan kos
pencahayaan kedai dan kilang. Walaupun terdapat perlindungan buruh ini, para pekerja percaya bahawa undang-undang tidak cukup untuk membebaskan mereka dari amalan tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Pada awal abad ke-20, pekerja perindustrian Rusia bekerja pada purata 11 jam sehari, 10 jam pada hari Sabtu. Keadaan kilang juga dianggap sangat teruk dan tidak selamat bagi pekerja. Ramai pekerja terpaksa bekerja melebihi 11 jam sehari. Pekerja yang lain akan dikenakan denda sewenang-wenangnya dan berlebihan kerana keletihan, kelewatan, kesalahan dalam pekerjaan mereka dan ketidakhadiran. Pekerja industri Rusia juga merupakan pekerja dengan gaji terendah di Eropah. Selain itu, undang-undang buruh yang sama melarang penubuhan organisasi kesatuan pekerja dan mogok. Ketidakpuasan ini berubah menjadi putus asa bagi banyak pekerja miskin yang menjadikan mereka lebih tertarik dengan idea radikal. Oleh itu, pekerja yang tidak puas hati dan juga radikal ini menjadi kunci kepada revolusi dengan mengambil bahagian dalam mogok haram dan protes revolusi. Hal ini menyebabkan pemerintah bertindak balas dengan menangkap penghasut buruh dan membuat lebih banyak undang-undang paternalistik yang diperkenalkan pada tahun 1900 oleh Sergei Zhuvatos, Ketua Jabatan Keselamatan Moskow. Sosialisme polis merancang agar pekerja membentuk persatuan pekerja dengan persetujuan polis untuk menyediakan aktiviti persaudaraan dan peluang untuk kesihatan diri koperasi bersama-sama dengan perlindungan terhadap pengaruh yang mungkin mempunyai kesan tidak langsung terhadap kesetiaan terhadap pekerjaan atau negara. Sebilangan kumpulan ini dianjurkan di Moskow, Odessa, Kiev, Nikolaev, Ukraine dan Kharkov, tetapi kumpulan ini dan idea sosialisme polis gagal. Pada tahun 1900 hingga 1903 merupakan tempoh kemelesetan industri menyebabkan banyak syarikat bankrupt dan penurunan tenaga kerja kerana diberhentikan. Pekerja gelisah bahawa mereka akan bergabung dengan organisasi undang-undang tetapi mengubah organisasi ke arah tujuan yang lain dan tidak disangka. Oleh itu, pekerja menggunakan cara yang sah untuk mengatur mogok atau menarik sokongan untuk mogok pekerja di luar kumpulan ini. Mogok yang dimulai pada tahun 1902 oleh pekerja di kedai-kedai stesen kereta api di Vladikavkaz dan Rostov-on-Don menimbulkan tindak balas sehingga pada musim panas berikutnya 225,000 pekerja di pelbagai industri di selatan Rusia dan Transcaucasia mogok. Ini bukan mogok haram pertama dalam sejarah negara, tetapi tujuan mereka, kesedaran dan sokongan politik di kalangan pekerja dan bukan pekerja menjadikan kerajaan lebih risau berbanding mogok sebelumnya. Oleh itu, kerajaan bertindak balas dengan menutup semua organisasi undang-undang pada akhir tahun 1903. Masalah golongan terpelajar. Menteri Dalam Negeri Pliv menetapkan sekolah sebagai masalah yang mendesak bagi pemerintah ataupun kerajaan. Tetapi Pliv tidak menyedari bahawa itu hanyalah gejala perasaan anti kerajaan di kalangan golongan berpendidikan seperti pelajar universiti, sekolah menengah dan lain-lain. Penterjemahan buku tulisan Karl Marx Das Kapital dalam bahasa Rusia yang diterbitkan pada tahun 1872 berjaya dijual sebanyak 3,000 naskah dalam tempoh masa setahun. Sementara edisi Jerman yang asal hanya dapat dijual 1,000 naskah dalam tempoh 5 tahun. Kepopularan Das Kapital di Rusia menunjukkan betapa cepatnya penyebaran idea-idea radikal di situ. Dengan perkembangan generasi muda yang membangunkan dan menyebarkan idea-idea radikal, maka timbulnya kesedaran baru yang semakin meningkat di kalangan pelajar. Radikalisme pelajar bermula pada masa Tsar Alexander II berkuasa. Alexander menghapuskan kebebasan dan melaksanakan reformasi dalam struktur perundangan dan pentadbiran kerajaan Rusia. Alexander mencabut banyak sekatan di universiti dan menghapuskan pakaian seragam wajib dan disiplin tentera. Ini membawa kebebasan baru dalam kandungan dan senarai bahan membaca serta kursus akademik.
Ketika universiti berkembang, terdapat pertumbuhan pesat dalam surat khabar, jurnal dan organisasi kuliah umum dan masyarakat profesional. Tahun 1860 adalah masa ketika munculnya ruang awam baru dalam kehidupan sosial dan kumpulan profesional. Ini mewujudkan idea hak mereka untuk mempunyai pendapat yang bebas. Kerajaan risau akan perjuangan komuniti ini, maka pada tahun 1861, kerajaan telah mengetatkan sekatan kemasukan dan melarang organisasi pelajar. Sekatan ini mengakibatkan demonstrasi pelajar pertama diadakan di Saint Petersburg yang menyebabkan penutupan universiti selama 2 tahun. Konflik yang berlaku dengan negara merupakan faktor penting dalam protes pelajar yang berlarutan selama beberapa dekad berikutnya. Suasana awal 1860 menimbulkan penglibatan politik oleh pelajar di luar universiti yang menjadi pegangan radikalisme pelajar pada tahun 1870. Radikal pelajar menggambarkan tugas dan misi khusus pelajar untuk menyebarkan berita kebebasan yang baru. Pelajar diminta untuk memperluas kebebasan mereka ke dalam masyarakat. Selama 2 dekad berikutnya, universiti terlibat sebahagian besar revolusi Rusia. Taktik pelajar sayap kiri terbukti sangat efektif, jauh di luar jangkaan. Merasakan bahawa baik pentadbiran universiti maupun pemerintah tidak lagi memiliki kehendak untuk menguatkuasakan peraturan. Radikalisme hanya meneruskan rancangan mereka untuk mengubah sekolah menjadi pusat aktiviti politik untuk pelajar dan bukan pelajar. Pelajar mengambil masalah yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang tepat mereka dan menunjukkan penolakan dan radikalisme dengan memboikot peperiksaan, rusuhan, mengatur perarakan yang menyokong kegiatan mogok dan para tahanan politik, mengedarkan petisyen dan menulis propaganda anti pemerintah. Ini mengganggu kerajaan, tetapi kerajaan yakin penyebabnya adalah kurangnya latihan dalam patriotisme. Oleh itu, kurikulum diperkuat dengan menekankan bahasa klasik dan matematik di sekolah menengah, tetapi penolakan atau penentangan berlaku secara berterusan. Pengusiran, pengasingan dan perkhidmatan tentera paksa juga tidak menghentikan pelajar. Pada tahun 1904, ketika keputusan rasmi untuk merombak keseluruhan sistem pendidikan akhirnya dibuat, para pelajar telah menjadi lebih berani berbanding sebelum ini. Walau bagaimanapun, revolusi Rusia 1905 ini dikatakan gagal mencapai matlamat kerana tidak berjaya menjatuhkan Tsar, tetapi revolusi ini telah berjaya membawa kepada penubuhan Duma, iaitu parlimen yang telah dapat mengurangkan kuasa Tsar di mana Tsar tidak lagi berkuasa penuh, tetapi adanya Duma yang akan menyemak dan mengimbangi kuasa Tsar. Malah, revolusi 1905 menjadi pemangkin kepada tercetusnya pula revolusi Februari 1917 yang berjaya menyingkirkan Tsar dan sistem monarki. Dalam slide seterusnya, kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang berlaku telah mendorong kepada tercetusnya pula revolusi Februari 1917. Yang menyebabkan berlakunya revolusi Februari 1917 ialah Perang Dunia Pertama. Dalam erti kata lain, faktor semerta yang menyebabkan berlakunya revolusi Februari 1917 adalah disebabkan oleh golongan tentera yang terlibat dalam peperangan tidak bersetuju dengan keputusan Tsar untuk melibatkan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Hal ini kerana matlamat revolusi Februari 1917 adalah untuk menghentikan pelibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, tetapi Tsar enggan memenuhi tuntutan tersebut, sebaliknya meneruskan kerahan tenaga untuk tujuan peperangan. Maka hal ini menyebabkan tentera Rusia memberontak kerana mereka sudah lemah dan tidak lagi mampu meneruskan peperangan, serta jumlah tentera yang terkorban adalah sangat ramai. Keadaan seperti kekurangan bekalan makanan yang berpanjangan, pengangguran yang semakin meluas, kerahan tenaga untuk membuat senjata perang dilihat sebagai peluang kepada Soviet Petrograd untuk meraih sokongan masyarakat untuk menggulingkan Tsar. Oleh itu, keengganan Tsar menurut tuntutan rakyat untuk menghentikan tentera daripada terlibat dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan golongan ini semakin giat melakukan pemberontakan dan akhirnya membawa kepada kejatuhan Tsar Nicholas II
dalam Revolusi Februari 1917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Salsabila binti Azif akan meneruskan pembentangan ini dengan faktor yang kedua yang menyebabkan berlakunya Revolusi Rusia 1917, iaitu faktor isu politik. Okey, kewujudan kuasa baru dalam pemerintahan Rusia yang disebabkan oleh berkembangnya peluang masyarakat dalam bidang pendidikan di Rusia telah menyebabkan pemikiran ideologi masyarakat turut berkembang. Jadi keadaan ini telah menyebabkan wujudnya satu lagi kuasa baru, iaitu Petrograd Soviet yang muncul hasil daripada gabungan dua parti yang besar dalam Bolshevik dan Menshevik, iaitu Parti Demokratik Sosial Pekerja dan Parti Revolusi Sosial. Jadi keadaan ini telah menimbulkan dua kuasa yang jelas dan bertentangan wujud di Rusia pada ketika itu, iaitu Petrograd Soviet dan kerajaan di rumah. Jadi kehadiran Lenin dalam organisasi Petrograd ini telah menaikkan lagi semangat masyarakat melalui beberapa penulisan beliau seperti State and Revolution, iaitu sebuah buku kajian mengenai pemikiran perjuangan kelas dalam Marxism. Di samping itu, Lenin juga sering menyebarkan kata-kata dan propaganda pembakar semangat kepada masyarakat untuk mencetuskan revolusi. Jadi kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa Lenin menyelar kedudukan konsep negara berperlembagaan yang disifatkan olehnya sebagai sebuah usaha yang sia-sia. Jadi penyebaran ideologi ini berkembang apabila kerajaan telah mengurangkan sekatan terhadap akhbar-akhbar. Jadi perkara inilah yang menyebabkan penyebaran ideologi semakin mudah untuk dijalankan. Faktor yang ketiga pula adalah faktor perubahan ekonomi dan sosial yang berpanjangan. Jadi petani hidup dalam keadaan yang miskin dan daif. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Tsar yang berteraskan pemerintahan autokratik. Tsar ini dia tidak mengambil berat tentang keadaan Rusia yang pada ketika itu kekurangan kemudahan seperti jalan raya dan jalan kereta api. Jadi para petani juga mereka dikerah untuk bekerja dalam waktu yang lama dengan gaji yang rendah. Hal tersebut telah menimbulkan kemarahan para petani. Jadi selepas Perang Dunia Pertama, keadaan hidup rakyat semakin teruk dan kritikal. Jadi rakyat Rusia ini mereka mengalami kekurangan makanan, harga pasaran juga meningkat dan berlakunya inflasi. Rakyat juga mengalami kekurangan bahan api dan barangan keperluan. Pada waktu ini juga kebanyakan pekerja telah dibuang kerja dan kadar pengangguran meningkat. Selain itu, Tsar juga telah memungkiri janji-janjinya di Manifesto Oktober dengan membuat peraturan sendiri sehingga menindas rakyat-rakyat di Rusia. Jadi akibat daripada perang tersebut, ekonomi Rusia mengalami masalah yang sangat serius. Usaha kerajaan mencetak nota wang dalam jumlah yang banyak untuk membiayai perang telah mengakibatkan inflasi yang sangat teruk. Jadi kekurangan makanan juga menjadi salah satu masalah yang sangat besar. Kehidupan rakyat yang berada dalam kemiskinan ini telah mendorong timbulnya gerakan-gerakan untuk menentang pemerintahan Tsar yang feudal ini. Jadi gerakan-gerakan ini didukung oleh berbagai kalangan dalam masyarakat seperti kaum petani, buruh serta kaum intelektual. Pada Februari 1917, revolusi pertama telah berlaku. Petrograd merupakan tempat di mana bermulanya kekacauan. Tunjuk perasaan yang dilakukan oleh pelajar dan
pekerja semakin teratur dan membuahkan hasil. Tunjuk perasaan tersebut berkembang menjadi mogok umum di kota Petrograd. Regimen Kozaks yang merupakan penyokong setia Tsar telah memberontak apabila diperintahkan untuk bertindak terhadap pemogok dan penunjuk perasaan tersebut. Jadi kebanyakan gerakan mogok tersebut dipimpin oleh golongan Bolshevik, Menshevik dan Social Revolutionary. Jadi perwakilan daripada pihak tentera telah dilantik dalam komuniti-komuniti pekerja atau Soviet yang merampas kuasa ke atas pusat-pusat yang penting di dalam kota tersebut. Duma atau Parlimen Rusia telah menolak tuntutan Tsar ni untuk menangguhkan persidangannya. Jadi Tsar ini dia tidak mampu lagi mengawal pemberontakan yang berlaku dan menganggap kedudukannya itu sebagai pemerintah tidak penting dan berfaedah lagi. Jadi akhirnya beliau meninggalkan takhta pemerintahan pada 15 Mac 1917. Jadi maka berakhirlah zaman pemerintahan Tsar. Matlamat Revolusi 1905 adalah bagi menggulingkan Maharaja Tsar kerana rakyat telah hilang sabar dengan Tsar yang seolah-olah enggan membantu rakyat yang hidup dalam kesusahan di mana berlakunya masalah tidak cukup bekalan makanan, masalah pertanian dan sebagainya yang menyebabkan berlakunya gerakan masyarakat kelas bawahan ini. Walaupun Revolusi 1905 gagal menjatuhkan Tsar, tetapi perkara-perkara yang menyebabkan kesinambungan tercetusnya Revolusi Februari 1917 menjadi titik tolak penting yang menyebabkan Tsar berjaya dijatuhkan dalam Revolusi Februari 1917, iaitu menandakan berlakunya perubahan sistem monarki kepada sistem parlimen sepenuhnya. Hal ini kerana isu-isu kesusahan rakyat yang berterusan dan diburukkan lagi dengan penglibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama telah meletakkan Tsar seperti telur di hujung tanduk kerana rakyat semakin giat melakukan pemberontakan dan akhirnya membawa kepada kejatuhan Tsar Nicholas II dalam Revolusi Februari 1917.